العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ما وقع فيه بغير لغة العربي. ما barang yang berlaku oleh ia ma fihi di dalamnya Al-Quran bighairi lughatil arabi, dengan selain bahasa Arab. Jadi dalam Quran ni ada bahasa yang bukan bahasa Arab. Masalah lagi itulah, ataupun kita panggil kata serapan. Gitu. Ada tak? Kalau macam kita ni sekolah, Ustaz pun tak tahu sekolah ni asal bahasa Malaysia, bahasa Melayu ke, ataupun kita ambil daripada masalah school. Masalah ambil pada kita ke, kita ambil daripada dia ke, tak tahulah. Tapi sekalalah kita kata sekolah ni ambil daripada masalah, jadi sekolah ni adalah kata serapan daripada school. Itu. Madrasah ni ambil daripada bahasa Arab. Jadi madrasah ke ataupun orang Arab ambil madrasah daripada bahasa kita ke, saya tak tahu. Tapi faham dari sini dia, kata serapan. Di dalam bahasa Melayu ni, bas, ambil daripada masalah bas, BUS tu. Jadi dalam Quran ada tak kata serapan? Bila sebut kata serapan ni, dia asal dia bukan bahasa Arab, tapi di bahasa orang lain, bahasa orang Ajam. Faham sini dah? Ikhtalafal a'immatu fi wuqu'il mu'arrabi fil Qur'an. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Ikhtalafal a'immatu, telah berselisihlah oleh imam-imam fi wuqu'il mu'arrabi, pada berlaku mu'arrabi, kata yang diarabkan, lafaz yang diarabkan, ataupun bahasa kita panggil kata serapan fil Quran, di dalam Al-Quran. Ada tak bahasa yang diarabkan, dia asal ajam tapi diarabkan, lepas itu duduk dalam Al-Quran? Fal aktsaruna wa minhum al-Imam Syafi'i wa Ibn Jarir wa Abu Ubaidah wal Qadhi Abu Bakrin wa Ibn Farisin ala adami wuqu'ihi fihi. Fal aktsaruna, maka bermula kebanyakan, wa minhum, dan sebahagian daripada mereka aktsarun, al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ibn Jarir, Abu Ubaidah, Qadhi Abu Bakar, Ibn Faris, gapo khabar dia, ala adami wuqu'i fihi, ala ke atas adami, ketiadaan, wuqu'ihi, berlakunya al-mu'arrab fihi, di dalamnya Al-Quran. Kebanyakan ulama kata tak ada kata serapan dalam Al-Quran. Mana dalil dia? Liqaulihi ta'ala Qur'anan Arabiyya, kerana firman Allah Ta'ala Qur'anan Arabiyya ni surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah turunkan Quran tadi tu Arabiyya, kami telah turunkan dia tu Quran yang bahasa Arab. Jadi Quran bagi tahu Quran bahasa Arab, jadi selain pada bahasa Arab tak ada. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, ini surah Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Surah Fussilat ayat 44. Kalau kami jadikan Quran ni bahasa ajam, ajam ni bukan selain pada bahasa Arab, nescaya diorang ni, orang musyrik ni akan berkata, laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi, kenapa tak dijelaskan Quran ni kenapa dijelaskan Quran ini bahasa ajam, wa arabi wan nabiyyu arabi, sedangkan nabi tu orang Arab. Gitu. Macam tu pula dah. وقد شدد الشافعي النكير على القائل بوقوع شيء من غير اللغة العربية في القرآن. وقد, dan sesungguhnya syaddada, telah bersangatanlah Syafi'i, oleh Imam Syafi'i, an-nakira, akan ingkar, alal qaili, ke atas orang yang berkata, biwuqu'i syai'in, dengan ada berlaku sesuatu, min ghairi lughatil arabiyyah, min ghairi lughatil arabi, daripada selain bahasa Arab, fil Qur'ani, di dalam Quran. Imam Syafi'i kata tak ada bahasa Arab dalam Quran. Wa qala Abu, tak ada bahasa selain bahasa Arab dalam Quran.
Wa qala Abu Ubaidah, dan berkata Abu Ubaidah, innama unzilal Qur'anu bilisanin arabiyyin mubin. Hanya saja unzilal Qur'an, diturunkan akan Al-Quran tadi ini bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah. Lidah ni maksud dia bahasa, dengan lidah ataupun dengan bahasa Arab yang jelas. Faman surah Syu'ara ayat 195, bilisanin arabiyyin mubin. Surah Syu'ara tu ayat 195. Faman za'ama anna fihi ghairal arabiyyati faqad a'zama al-qawla. Faman za'ama, maka sesiapa yang menyangka, anna fihi, sesungguhnya fihi, di dalamnya Al-Quran tadi itu, ghairal arabiyyati, ada selain bahasa Arab, faqad a'zamal qaul, maka sesungguhnya a'zamal qaula. Kalau kita terjemah, dia telah membesar akan perkataan. Tapi a'zamal qaul ni maksud dia menggerikan, dia telah cakap sesuatu yang menakutkan. Dia telah faqad a'zamal qaula, dia telah cakap sesuatu yang menggerikan. Kok mana dalam Quran boleh ada selain bahasa Arab ni? Gitu. Itu pendapat pertama kebanyakan ulama. Wa yuqabilu hadzal qawla ma jaa an ba'dihim min jawazi wuqu'i dzalika. Wa yuqabilu, dan muqabalah, setentang hadzal qawla, akan ini pendapat fa'il, ma jaa, oleh barang jaa yang datang ia ma an ba'dihim, daripada sebahagian mereka ulama, gapo bayan, min jawazi wuqu'i dzalika, iaitu daripada harus ada zalika al-mu'arrab, daripada harus adanya al-mu'arrab dalam Al-Quran. Sebagian ulama pula kata boleh je ada bahasa ajam dalam Al-Quran. Wa anna hunaka alfazan ghaira arabiyyatin ista'malaha al-arabu wa jarat majral fasihi. Wa anna hunaka, dan sesungguhnya di sana, alfazan, ada lafaz-lafaz ghaira arabiyyatin, yang selain bahasa Arab, ista'malahal arabu, yang guna, ista'mala, yang guna akannya alfaz al-arabu oleh orang Arab, wajarat majral fasihi, wajarat, dan berlakulah oleh alfaz majral fasihi, pada tempat fasih. Ada je bahasa Arab, bahasa yang bukan bahasa Arab tapi orang Arab guna, dan bahasa tu dah jadi fasih dah. Fawaqa'a biha al-bayanu wa nazala al-Qur'anu. Fawaqa'a biha, dan berlakulah biha, dengannya alfaz, al-bayanu, oleh penerangan, wa nazala al-Qur'anu, dan turunlah oleh Al-Quran. Faham sini Contoh kalau kita kata bas ni daripada bahasa Mak Saleh. Jadi kalau kita sebut bas, semua repeh dah. Sebut bas, kita nampak tu yang besar tu, yang tayar banyak, boleh bawa orang banyak tu. Jadi, dan bas ni orang panggil bahasa yang dah majra fusha, majra fasih. Memang kalau kita sebut bas, semua orang faham dah. Asal pada bahasa lain, ambil jadi bahasa kita, tapi bahasa tu kita dah guna, bahasa standard, orang panggil bahasa fasih. Dan sebutan tu, bas tu memang fawaqa'al biha bayan, dia memberi keterangan. Kalau kita sebut bas, kita faham dah, bas tu yang besar, yang panjang tu. Kita tak faham lori, tak faham van apa semua tu. Wa qala akharuna, dan berkata yang selain orang yang lain pula, kullu hadhil alfazi arabiyyatun sirfatun, bermula setiap ini lafaz, khabar dia arabiyyatun sirfatun, adalah Arab sejati. Sirfah ni pure Arab sejati. Walakin lughatul arabi muttasi'atun jiddan, walakin, akan tetapi, lughatul arabi, bahasa Arab itu, khabar dia, muttasi'atun jiddan, luas sungguh. Wala yub'adu an takhfa 'alal akabiril jillati, wala yub'adu, dan tidak jauh, naik fa'il, an takhfa, akan bahawa takhfa, sembunyilah oleh alfaz tadi tu, 'alal akabiril jillati, di atas pembesar-pembesar yang mulia. Maksud dia orang-orang yang hebat. Semua dalam Quran ni bahasa Arab sejati. Cuma bila mana bahasa Arab ni dia luas sangat, dia banyak sangat, dia besar sangat. Bahkan ada juga hak yang orang hebat-hebat pun tak tahu 1, 2, 3 makna tu.
Wa qad khafiya 'ala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ma'na fatir wa fatih. Dan sesungguhnya telah sembunyilah ke atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fa'il oleh makna fatir. Ibnu Abbas tu hebat dah tu, penafsir ummah tu. Tapi Ibnu Abbas pun tak tahu makna fatir. Jadi luas sangat bahasa Al-Quran tu. Qala Syafi'i fi risalati la yuhitu bil lughati illa nabiyyun. Berkatalah oleh Imam Syafi'i fi risalah, di dalam kitab risalah, la yuhitu bil lughati illa nabiyyun, tidak meliputilah dengan bahasa ni illa nabiyyun, kecuali oleh nabi saja. Nabi saja tahu habis semua bahasa. Dalam bahasa Arab tu nabi saja tahu habis semua bahasa. Orang lain tak tahu habis dalam Al-Quran tu. Wa qala Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam was-sawabu indi, berkata Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, as-sawabu indi, bermula yang paling benar, indi, di sisi aku, anna hadhil ahrufa usuluha a'jamiyatun, sesungguhnya ini huruf, khabar dia usuluha, asalnya hadhil ahruf ni a'jamiyatun, bahasa ajam. Kama qala al-fuqaha'u, sebagaimana yang telah dikatakan, sebagaimana yang telah berkata oleh al-fuqaha. Walakinnaha akan tetapi hadhil ahruf ni waqa'at lil arab, berlakulah ia hadhil ahruf lil arab, kepada orang Arab. Fa'arrabatha bi alsinatiha, maka mengarabkan. Fa'arrabatha ni menyerap ataupun mengarabkan oleh Arab, oleh orang Arab, akannya hadhil ahruf, letak dhamir molek tu, bi alsinatiha, dengan apa tu, bahasanya Arab tadi itu. Jadi asal dia bahasa ajam, tapi duduk berlaku dekat orang Arab, lepas tu orang Arab ambil serap dia jadi bahasa Arab. Tu nampak situ. Macam kita lah, asal bahasa Mak Saleh, bas tu kita serap jadi bahasa Melayu. Camca, tahu camca? Tak ada siapa tahu camca? Camca ni camca ni. Ni camca. Kalau belah Penang tu kita orang panggil camca. Rupanya camca ni serapan daripada bahasa Parsi, lepas tu jadikan bahasa Melayu. Ni nampak situ dah. Serap, lepas tu orang duk sebut macam tu. Lepas tu wahawwalatha an alfazil ajami ila alfaziha. Wahawwalatha, maka menukarlah oleh orang Arab akannya hazil ahruf an alfazil ajami, daripada lafaz-lafaz ajam, ila alfaziha, kepada lafaz-lafaznya Arab. Fasarat arabiyatan, fasarat, maka jadilah hadhil ahruf ni arabiyatan, akan Arab. Macam itulah asal bahasa orang lain, bukan Arab, tapi dia main duduk kat Arab, lepas tu orang Arab duk guna, orang Arab serap jadi bahasa Arab, lepas tu jadi bahasa Arab lah. Dulu-dulu tu sebelum Quran lagi, summa nazalal Quranu, kemudian baru turun oleh Al-Quran. Jadi bahasa ajam ni sebelum Nabi Muhammad lagi orang dah ambil buat bagi jadi bahasa Arab, lepas tu Quran baru turun. Wa qad ikhtalatat hadhihi al-hurufu bi kalamil arabi, wa qad, dan sesungguhnya ikhtalatat, telah bergaul, hadhihi al-hurufu, oleh ini huruf, bi kalamil arabi, dengan perkataan Arab. Jadi hak bahasa ajam tadi tu dah jadi bahasa Arab dah. Faman, lepas tu baru Quran turun. Lepas tu, sebab tu dia kata, faman qala innaha arabiyyatun fahuwa sadiqun, maka sesiapa yang berkata ia Yaman, innaha, sesungguhnya hadhil ahruf arabiyyatun, adalah Arab, fahuwa sadiqun, maka bermula ia Yaman itu benar. Waman qala, dan siapa yang berkata ia Yaman a'jamiyatun, huruf itu adalah ajam, fasadiqun, dia pun benar juga.
Sebab apa? Sebab kalau kita iktibar hak sekarang, dia dah jadi Arab dah, sebab dia dah duduk dalam bahasa Arab dah. Tapi kalau iktibar yang dulu, dia asal daripada ajam, maka dia adalah ajam. Dua-dua betul. Wa ma la ila hadzal qawli al-Jawaliqi wa Ibnu Jauzi wa akharuna. Dan telah condong ila hadzal qaul, kepada ini pendapat. Asal dia memang bahasa ajam, tapi dah sebelum Quran turun, lama sebelum Quran turun lagi, orang Arab ambil benda tu buat jadi bahasa Arab, duk kecek hari-hari. Dah, lepas tu baru Quran turun. Jadi nak kata dia bahasa Arab pun dia betul juga. Moga dah jadi Arab dah. Nak dah kata dia ajam pun betul juga, sebab asal dia adalah ajam. Dan telah condonglah kepada ini pendapat oleh Jawaliqi, Ibnu Jauzi wa akharun, dan orang-orang yang lain. Wa hadhihi amthilatun litilkal alfazi, dan ini contoh-contoh bagi demikian lafaz-lafaz. Ni dia nak bagi tahu contoh-contoh bahasa ajam yang duduk, yang dah jadi bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Abariqo, abarik ni teko. Surah Waqiah tu, bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Dalam syurga tu bi akwab, ada gelas-gelas, wa abariqa, ada teko-teko, wa ka'sim min ma'in, dan ada gelas. Gitu dah. Surah Waqiah ayat 18. Haka Sa'alibiyu, telah menghikayatlah oleh Sa'alibiyu fi fiqhil lughati, dalam kitab, nama kitab tu Fiqhil Lughah, annaha farisiyatun, annaha, sesungguhnya abarik itu adalah farisiyatun, bahasa Parsi asal dia. Wa qala al-Jawaliqiyu al-ibriqu farisiyun mu'arrabun, berkata Jawaliki al-ibrik, ibrik tu, abarik tu jamak dia mafa'ila, farisiyun, asal dia apa tu, Farsi, bahasa Parsi, mu'arrabun, yang dah dijadikan bahasa Arab, diserap jadi Arab. Wa ma'nahu tariqul ma', dan bermula makna dia ibrik tu tariqul ma', laluan air. Au subbal ma'i ala hainatin, ataupun subbal ma'i, tuang air, ala hainatin, di atas tenang. Kan teko kan ada mulut dia tu kan, kalau kita tuang air kan air turun slow tu tu panggil subbul ma' ala hainatin. Abba, hak yang kedua pula abba, lafaz abba. Qala ba'dhum, berkatalah oleh sebahagian al-ulama, huwal hashish bilughati ahli al-gharbi. Abba tu al-hashishu, hashish ni rumput. Bilughati ahli al-gharb, dengan lughah, dengan bahasa ahli al-gharb, ahli Maghrib, ahli barat. Wa hakahu Syaizalatu, telah menghikayatkan akan ini Hakis, dengan lughah ahli al-gharab tu adalah abba tu adalah hashish, dengan lughah ahli gharab tu, ahli barat itu, oleh Syaizalah. Tu surah Abasa tu, wa fakihatan wa abba, buah dan gapa rumput. Asal daripada ahli gharb, ahli barat kat mana tak tahu. Lepas tu dia ambil bagi jadi bahasa Arab. Ibla'i ni surah Hud ayat 44. Wa qila ya ardub la'i ma aki wa ya sama. Ibla'i ma aki wa ya sama tu surah Hud ayat 44. Ibla'i ni akhraja Ibnu Abi Hatim an Wahb bin Munabbih, telah mengeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Wahab bin Munabbih, fi qawlihi, pada firman-Nya Allah Taala, ibla'i ma aki wa ya sama. Ibla'i ni qala Ibnu Abi Hatim habbil habasyiyati izdaradi, dengan bahasa Habsyi izdaradi. Izdaradi, bahasa Habsyi, apa tu, bahasa Habsyi, bahasa Habsyah, izdaradi. Tutup pintu. Jadi ibla'i ni maksud dia makan, bukan makan, telan. Kalau telan yang bunyi gluk kat leher tu, dia mau ambil air sekaligus tu ibla'i. Asal dia bahasa Habsyi. Lepas tu orang Arab ambil buat bagi jadi bahasa Arab. Lepas tu Quran turun. Lepas tu turun ayat Quran. Wa qila ya ibla'i ma aki wa ya sama.
wahai bumi, telanlah air tu. Akhlada. Qala al-Wasitiyu fil irsyad akhlada ilal ardi rakana bil ibriyati. Akhlada ni condong, cenderung. Telah berkata Wasiti fil irsyad, akhlada ni dekat surah Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Akhlada ilal ard ni maksud dia rokana. Rokana bil ibriyati. Rokana ni cenderung. Akhlada ni, tapi dia ni akhlada ilal ard, cenderung kepada bumi. Dia asal dia bahasa Ibriyah. Al-Araiki. Araiki ni haka Ibnu Jauzi fi Fununil Afnan annaha surur bil Habasyiyati. Telah menghikayatlah oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Fununil Afnan annaha, sesungguhnya Araik ni as-surur, katil bil Habasyiyah, dengan bahasa Habsyi. Tu surah Mutaffifin. Alal araiki yanzurun. Atas katil-katil tu dia orang duk saling melihat. Duduk atas katil, duduk atas kerusi. Tu araik ni adalah surur, katil, daripada bahasa Habsyi. Istabrak. Akhraja Ibnu Abi Hatim an-Dhahaki annahu dibajul ghalizu bi lughatil ajami. Telah mengeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim an-Dhahak, daripada Dhahak, annahu, sesungguhnya istabrak tu dibajul ghalizu, sutera yang tebal, bi lughatil ajami, dengan lughah ajam. Surah Surah Dukhan ayat 54. Yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin. Surah Dukhan ayat 54. Yalbasuna min sundusin wa istabraq. Dia orang pakai daripada sundus dan istabraq. Istabraq ni sutera, tapi sutera tebal. Asfar. Qala al-Wasitiyu fil irsyad hiya al-kutubu bisuryaniyati. Telah berkata al-Wasiti fil irsyad, di dalam kitab irsyad, hiya asfar tadi tu, al-kutubu, kitab bisuryaniyati, dengan di dalam bahasa Suryani. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Surah Jumu'ah ayat 5. Tu perumpamaan orang yang diberi Taurat, thumma lam yahmiluha, tapi dia tak ambil. Kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti himar, keldai yang bawa asfar, bawa kitab-kitab. Asfar tu, asal tu bukan bahasa Arab, asal tu bahasa Suryani tu. Tapi orang dah duduk dalam bahasa Arab, orang Arab dah ambil buat kecek jadi bahasa Arab dah serap dah. Lepas tu Quran turun, Quran pun guna asfar. Isri. Qala Abul Qasim fil lughatil Quran ma'nahu ahdi bin nabatiyati. Isri ni surah Ali Imran ayat 81. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Surah Ali Imran ayat 81. Abu Qasim berkata di dalam lughatil Quran ma'nahu ahdi, makna dia adalah janji, janjiku, bin nabatiyati, dengan bahasa nabati. Ada kok nabati dah, bukan hak yang budak duk makan tu, bahasa nabati. Akwab ni haka Ibnu Jauzi annaha akwas, kus jamak dia akwas, bin nabatiyati, dengan bahasa nabati. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Surah Waqiah tadi tu. Bi akwab. Akwab ni apa? Telah menghikayatlah oleh Ibnu Jauzi, sesungguhnya akwab ini adalah akwas, gelas-gelas, bin nabatiyati, dalam bahasa nabati. Inah ni nudjuhu bilisani ahlil maghribi. Nudjuhu ni masak. Surah Al-Ahzab ayat 53 tu. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudhana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inah. Wahai orang, surah Ahzab ayat 53.
Wahai orang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kamu masuk rumah nabi kecuali kalau kamu telah diberi izin kepada makan, tanpa ghaira nazirina inah, tanpa kamu melihat dah masak ke tidak makanan tadi tu, dah matang ke tidak tu. Inah ni nudjuhu bilisani ahli al-maghribi, masak makanan tadi tu dengan bahasa ahli maghrib. Allah ni surah Hud ayat 75. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Allah ni akhrajahu Abu Shaykh Ibn Hibban ni min tariqi Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, telah mengeluarkan Abu Shaykh Ibn Hibban daripada tariq Ikrimah daripada Ibn Abbas, berkata ia, Allah ni al-muqinu bilisanil habasyati, al-muqinu meyakini, bilisanil habasyati dengan bahasa Habsyah. Allah ni adalah meyakini dengan bahasa Habsyah. Aku apa tu? Oh, setengah. Baca lagi dah. Qa'idatun, kaedah, tata'allaqu bit-ta'rifi wat-tankiri. Tata'allaqu yang berkait ia kaedah bit-ta'rifi wat-tankir, dengan ma'rifah dan juga nakirah. Benda ni dia mengaji dah dalam nahwu. Tapi hak ni yang dalam Quran ada sangkut paut sikit dengan masalah ma'rifah dengan nakirah. Kalau sebut dua kali ma'rifah jadi apa? Kalau sebut dua kali nakirah jadi apa? Situ. Idza dzukiral ismu marrataini falahu arba'atu ahwalin. Apabila disebut akan isim dua kali, falahu arba'atu ahwalin, maka ada bagi isim tadi tu arba'atu ahwalin, ada 4 keadaan. Isim tu kalau kita ulang dua kali ada 4 keadaan. Sama ada dua-dua ma'rifah ataupun dua-dua nakirah. Yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah, ataupun yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Li'annahu imma ayyakuna ma'rifataini, li'annahu kerana sesungguhnya imma bahwasanya ayyakuna adalah ismaini, kedua isim tadi tu ma'rifataini, ma'rifah keduanya, au nakirataini ataupun nakirah keduanya, awil awwalu nakiratan wa tsani ma'rifatan, ataupun yang pertama adalah nakirah dan yang kedua adalah ma'rifah, au bil aksi ataupun dengan akas, dengan sebalik dia. Pertama ma'rifah, yang kedua nakirah. Faham sini dah? Fa in kana ma'rifataini fathani huwal awwalu ghaliba. Fa in kana, maka jika adalah dua isim tu ma'rifataini, dua-dua ma'rifah, fathani huwal awwal, fathani maka isim yang kedua, huwal awwalu, huwa athani itu al awwalu, adalah yang pertama, ghaliban pada kebiasaan. Isim kalau dua-dua tu ma'rifah, yang kedua dengan yang pertama tu adalah benda yang sama. Faham sini? Yang kita ulang dua kali, yang kedua tu adalah sama dengan yang pertama. Apa boleh jadi gitu? Dilalatan alal ma'hudil ladzi huwal aslu fil lami. Dilalatan kerana menunjuk alal ma'hud, ke atas al ma'hud fi zihni, yang dijanji, yang ada. Al ma'hud ni yang duduk di dalam pemikiran. Alladzi huwal aslu, yang bermula ia al ma'hud tadi tu, al aslu adalah asal fil lam, pada huruf alif lam. Alif lam tu dia ada orang panggil alif lam li zihni. Alif lam tu sebab apa dia mau sebut alif lam? Sebab kita tahu dah benda tu duduk dalam kepala kita dah. Tu orang panggil alif lam li zihni ataupun al ma'hud lil al ma'hud. Maksud dia kita dah ada dalam fikiran. Jadi kalau kita sebut dua kali, lafaz yang kedua tu kita tahu dah dia adalah lafaz yang pertama. Nampak situ dah. Sebab apa? Sebab kita dah sebut dah. Awil idhafati ataupun idhafat, kerana nak menunjuk di atas idhafat. Nahu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini contoh idhafat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami akan jalan yang lurus. Nampak tu? As-sirat tu alif lam kan? Ma'rifah.
Lepas tu dia ulang sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang kamu telah beri nikmat ke atas mereka. Siratal ladzi tu idhafat tu. Sirat di idhafat dengan alladzi. Jadi mudhafu ilaih. Jadi hak pertama, as-sirat pertama tu makrifah dengan alif lam. As-sirat yang kedua tu makrifah dengan idhafat. Bila mana dua-dua adalah makrifah, maka dia itu adalah benda yang sama. Faham sini? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang kamu bagi nikmat, jalan yang sama. Bila sebut tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang kamu bagi nikmat, maksudnya jalan yang sama tu, bukan jalan yang A dengan jalan B. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan A, iaitu jalan yang kamu bagi nikmat, jalan A juga. Faham sini dah? Apabila dua makrifah, dua isim ma'rifah, maka dua-dua itu adalah satu makna yang sama. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at. Ni surah Ghafir ayat 9. Waqihimus sayyi'at, hendaklah kamu pelihara mereka daripada benda-benda buruk. Wa man taqis sayyi'at, dan sesiapa yang kamu pelihara daripada benda-benda buruk. As-sayyi'at akan benda-benda buruk. Nampak tu? As-sayyi'at pertama tu makrifah dengan alif lam. As-sayyi'at yang kedua tu pun makrifah dengan alif lam. Bila mana sama-sama makrifah, makna dia adalah benda yang sama. Hendaklah kamu pelihara mereka tu daripada benda buruk. Sesiapa yang kamu pelihara mereka daripada benda buruk tu benda yang sama. Nampak situ dah? Tu kalau dia adalah sama-sama ma'rifah kedua-dua isim. Wa in kana nakirataini fathani ghairul awwali ghalibah. Tapi kalau dua-dua nakirah, wa in kana, dan jika adalah ismaini, kedua-dua isim itu nakirataini, dua-dua adalah nakirah, fathani, maka yang kedua tu ghairul awwali ghaliba, bukanlah yang pertama ghaliba pada kebiasaan. Bila sebut dua-dua nakirah, hak kedua dengan hak pertama tu lain-lain. Wa illa, dan jika tidak, wa illa ni maksud dia kalau kita nak kata as-sani huwal awal juga. Wa illa ni maksud dia as-sani huwal awal. Jika tidak, kalau kita nak kata hak kedua tu adalah pertama juga, jawab dia lakanal munasibu huwa at-ta'rifu. Lakanal munasibu, nescaya adalah yang munasabah, huwa as-sani tu at-ta'rifu, adalah ma'rifah. Kalau tak, nak jadi juga kena, nak sama juga makna dia, yang kedua tu kena ma'rifah. Binaan ala kaunihi ma'hudan sabiqa. Binaan kerana bina ala kaunihi, di atas keadaannya as-sani tu ma'huda, ada dalam fikiran dah, sabiqa, yang telah lalu. Baru tadi dah kita duk bahas nahu. Ini contoh dua nakirah, yang isim nakirah yang berulang-ulang, makna dia adalah lain-lain. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Ni surah Rum ayat 53. Surah Rum ayat 53. Tengok, Allah Ta'ala lah yang menciptakan kamu min dha'fin, daripada lemah. Nampak tu nakirah ke? Pertama. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian menjadikan Allah daripada selepas lemah tu kuat. Nakirah lagi. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, kemudian menjadilah Allah daripada selepas kuat tu dha'fan wa shaybah, lemah dan kuat. Jadi dha'f ni, lemah ni, lemah yang lain-lain. Sebab dia nakirah, berulang, dia makna lain-lain. Tengok, fa innal murada bidha'fil awwali an-nutfatu, maka sesungguhnya yang dikehendaki dengan lemah yang pertama adalah nutfah, air mani. Wa bisani, dan lemah yang kedua adalah tufuliyatu. Tufuliyah ni budak kecil macam anak ustaz, bukannya kuat pun, budak kecil lemah lah. Wa bithalisi asy-syaykhukhatu, dan yang ketiga tu lemah yang ketiga adalah asy-syaykhukhatu, orang tua, macam ayah ustaz, lemah orang tua, tak gagah dah. Jadi kalau kita terjemah Allahul ladzi khalaqakum tu, Allah Ta'ala lah yang menciptakan kamu daripada air mani. Lemah yang pertama adalah air mani. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian Allah Ta'ala jadikan daripada selepas
budak kecil. Lemah yang kedua ni selepas demo jadi budak kecil, quwwah, kuat lah. Macam sekarang ni tengah duk kuat ni. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan selepas kuat tu dha'fa wa syaibah, orang tua yang dan beruban. Orang tua dia tak gagah. Nampak kat sini, dha'fun tu tiga-tiga nakirah kan. Isim nakirah kalau berulang-ulang makna dia lain-lain, dia tak sama. Isim ma'rifah kalau berulang makna dia hak tula. Faham sini dah? Waqad ijtama'al qismani fi qawlihi ta'ala. Waqad, dan sesungguhnya ijtama'a, telah berhimpun, qismani, oleh dua bahagian ini ni, fi qawlihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Surah Alam Nashrah tu dah. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesukaran itu yusra, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesukaran itu yusra, ada kemudahan yang lain pula. Fal usru tsani huwal awwalu, maka bermula kesusahan yang kesukaran yang kedua tu, ayat yang kedua tu, inna ma'al usri tu khabar dia huwal awwalu, dia itu adalah yang pertama juga. Wal yusru tsani, adapun kemudahan yang kedua, inna ma'al usri yusra tu ghairul awwali, bukan yang pertama. Faham sini? Ayat ni bagi tahu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau kita buat mudah-mudah agak, maka sesungguhnya bersama kesukaran A itu yusra, ada kesenangan A. Inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesukaran A itu ada yusra, kesenangan B. Nampak situ, satu kesukaran tu bila mana Allah Ta'ala bagi pada kita satu benda payah, ada dua kesenangan yang Allah Ta'ala nak bagi dekat kita. Faham sini? Sesungguhnya bersama kesukaran tu ada kemudahan, bersama kesukaran tu ada kemudahan. Sukar yang kita duk dapat ni ada dua kemudahan yang lain-lain Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Faham pada mana? Faham daripada kesukaran tu dua-dua makrifah. Jadi bila mana ulang makrifah, benda yang sama, yusra. Kemudahan tu dua-dua nakirah, bila mana ulang dua nakirah, benda lain-lain. Tu lihada qala Nabi sallam fil ayati, kerana demikianlah telah berkata Nabi sallam fil ayati, pada ayat ni la yaghliba usrun yusraini, la yaghliba, tidak mengalahilah usrun, oleh satu kesalahan, yusraini, akan dua kemudahan. Maksud dia apa? Satu kesusahan ni dia tak akan mengalahkan dua kemudahan. Sebab dua ni lagi banyak, dua ni yang akan menang satu. Jadi ayat ni tunjuk dengan Allah Ta'ala bagi pada kita satu kesukaran, kita sabar dan sebagainya, Allah Ta'ala akan bagi pada kita pula dua kemudahan. Sebab apa jadi dua? Sebab dia adalah nakirah. Faham sini? Itu kalau dua-dua makrifah, dua itu adalah benda yang sama. Kalau dua-dua nakirah, itu adalah benda yang lain-lain. Wa in kana al-awwalu nakiratan wa tsani ma'rifatan, dah kalau yang pertama tu nakirah, yang kedua makrifah, macam mana pula? Dah. Wa in kana al-awwal, dan jika adalah yang pertama nakirah wasani ma'rifah, dan yang kedua adalah ma'rifah, fathani huwal awwalu, maka yang kedua tu huwal awwalu, dia asani al-awwalu, adalah yang pertama. Jadi kalau pertama nakirah, yang kedua ma'rifah, dia sama macam dua-dua ma'rifah. Apa makna dia? Adalah sama. Hamlan alal ahdi, kerana tanggung di atas alif lam lil ahdi. Macam tadi bagi tahu, ahdi ni benda ada dalam zihn, dalam pemikiran dah. Nahu sebagai contoh, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Surah Muzammil ayat 15 ni. Surah Muzammil ayat 15, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun akan rasul. Nampak rasul kat sini nakirah kan?
fa'asa fir'aunur rasula, maka telah derhakalah oleh Firaun akan rasul yang tadi. Kita terjemah alif lam lizihni ni, rasul yang tadi tu yang Allah Taala hantar tu. Jadi ar-rasul yang kedua ni ma'rifah, rasul yang pertama tu nakirah. Jadi rasul yang kedua ni adalah sama dengan rasul yang pertama. Nampak situ? Kalau pertama ma'rifah nakirah, yang kedua ma'rifah, maka dia adalah benda yang sama. Fiha misbah, ni surah Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'anha, ila akhir tu. Surah Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, Allah Ta'ala lah cahaya bagi langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkat, perumpamaan cahaya Allah tu kamishkat, seperti miskat. Miskat ni bekas. Fiha misbah, yang di dalam fiha, di dalam miskat tadi tu ada misbah. Misbah ni lampu. Al misbahu fi zujajah, apa tu? Lampu tu di dalam kaca. Az-zujajah, kaca tu pula. Miskat ni, kalau siapa pun tak tahu juga, kalau kat dinding tu dia ada lubang. Macam kita ada lampu. Kalau orang dulu kita guna pelita. Kalau dekat Arab tu, dia orang ada lubang dekat dinding. Lubang sikit gitu. Lepas tu dia orang letak pelita tu dekat dalam lubang kat dinding tadi tu. Dinding tu miskat. Gitu kot. Lepas tu dalam dinding tadi tu ada misbah, ada lampu, ada pelita. Pelita tu pula duduk dalam zujajah, duduk dalam kaca. Okey, sekarang ni kita tengok dekat mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, seperti dinding yang duduk dalam dia tu ada misbah, ada lampu. Al misbahu fi zujajah. Tengok tu. Misbah yang pertama nakirah, misbah yang kedua adalah ma'rifah. Sama je, benda yang sama. Bila sebut duduk dalam lampu, lampu tu duduk dalam kaca. Kaca tu, lampu yang kedua tu sama dengan yang pertama. Sebab alif lam tu dia kata alif lam lil ahdi. Alif lam yang duduk dalam fikir, duduk lampu. Lampu yang tadi itu yang tadi itu kita terjemah gitulah, orang panggil alif lam lil ahdi. Lizihni. Ila siratim mustaqim, siratillah. Ini surah Syura ayat 53. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siratillah, iaitu jalan Allah. Siratim mustaqim tu nakirah tu. Apa maksud dia? Siratillah, jalan yang lurus tu jalan Allah lah. Siratillah tu ma'rifah. Ma alaihim min sabil, innamas sabilu. Surah Syura ayat 41. Ma alaihim min sabil, tak ada ke atas mereka tu jalan. Innamas sabil, hanya saja jalan yang tadi itulah sabil yang pertama. Kalau yang kedua ma'rifah dan yang pertama nakirah, maka makna dia adalah sama. Kerana alif lam yang dekat yang kedua tu adalah alif lam lizihni. Nak cerita hak yang sebelum dia tadi tu, yang pertama tadi tu. Ni pula kalau yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah. Wa in kanal awwalu ma'rifatan wa tsani nakiratan. Dan jika adalah yang pertama itu ma'rifah dan yang kedua itu nakirah, fala yutlaqul qawlu bihi, fala yutlaqul qawlu bal yutawaqqafu 'alal qara'ini. Tak ada kaedah. Kalau yang pertama tu ma'rifah, yang kedua nakirah, dia tak ada kaedah. Kalau dua-dua ma'rifah, dia adalah sama. Kalau dua-dua nakirah, dia adalah lain-lain. Kalau pertama nakirah, yang kedua ma'rifah, dia adalah sama. Ini kaedah. Tapi kalau pertama ma'rifah, yang kedua nakirah, dia tak ada kaedah. Fala yutlaqul qaul, maka tidak diitlaq al-qaul, akan perkataan. Maksud dia tak ada kaedah. Bal yutawaqqafu 'alal qara'ini, bal bahkan yutawaqqafu, dihentikan akan al-qaul ni, alal qara'ini, di atas qarinah. Kena tengok qarinah. Fataratan taqumu qarinatun ala taghayuri. Fataratan, maka satu kali taqumu,
qarinatun, berlakulah oleh qarinah tu ala taghayuri, di atas berlainan. Kadang-kadang qarinah tunjuk lain-lain. Nahu seumpama wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ni surah Rum ayat 55. Wa yauma taqumus sa'ah ni surah Rum ayat 55. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari yang berlakulah oleh kiamat, yuqsimul mujrimun, bersumpahlah oleh orang-orang mujrim, orang-orang jahat, ma labithu ghaira sa'ah, tidaklah dia orang mendiami ataupun tidaklah dia orang tidur ni ghaira sa'ah, kecuali sekejap. Nampak tu? Sa'ah yang pertama tu ma'rifah, itu maksud dia adalah hari kiamat. Sa'ah yang kedua ni nakirah, makna dia lain-lain, dia adalah sekejap. Jadi bila mana berlaku tiupan sangkakala tu, orang kafir hok bangun tu, kita tidur metah aja dalam kubur, tak lama, gitu dia kata gitu. Ma labithu ghaira sa'ah. Jadi sa'ah yang kedua tu nakirah, as-sa'ah yang pertama tu ma'rifah, tapi qarinah tunjuk kata lain-lain. Dekat sini makna dia adalah lain-lain. Wa taratan taqumu qarinatun 'alal ittihadi, wa taratan, dan satu kali yang lain, taqumu, berlakulah qarinatun, oleh qarinah 'alal ittihadi, di atas sama. Nahu sebagai contoh, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun qur'anan arabiyya. Ini surah Zumar ayat 28. Ini surah Zumar ayat 28. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'an min kulli mathal, sesungguhnya kami telah buat perumpamaan di dalam ini Quran. Sesungguhnya kami telah buat kepada manusia di dalam ini Quran akan perumpamaan, la'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan dia orang ni dapat ambil peringatan. Qur'anan Arabiyyah, iaitu Quran yang bahasa Arab. Nampak tu? Hadzal Quran, Quran yang pertama tu ma'rifah, lepas tu Quran yang kedua tu nakirah, Qur'anan Arabiyyah. Dekat sini qarinah tunjuk kata benda yang sama. Kami telah buat di dalam Quran ni contoh-contoh kepada manusia supaya dia orang ni nak dapat ambil peringatan. Quran yang bahasa Arab, Quran yang sama. Bila mana dia yang sama, dekat sini ni orang panggil dia adalah ittihad, makna sama. Jadi yang keempat, pertama ma'rifah dan kedua nakirah, dia tak ada kaedah. Lepas tu kita kena tengok qarinah. Kalau dia tunjuk sama, maka dia adalah sama. Kalau dia tunjuk lain-lain, maka dia adalah lain-lain. Faham situ? InsyaAllah kita akan sambung pada qaidatun ukhra fi ta'rif wa tankir, kaedah yang lain pula pada ma'rifah dan nakirah. Wallahu alam. Siapa baca?